Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husna Aqilah binti Kamaruzaman, nombor matrik 049696. Okay, pada hari ini saya ingin berkongsi ataupun bercerita tentang terjemahan berita ekonomi daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Secara amnya seperti kita ketahui, terdapat 3 proses ataupun langkah ketika menterjemah. Yang pertama sebelum menterjemah, yang kedua semasa menterjemah dan yang ketiga selepas menterjemah. Okey, sebelum menterjemah, saya telah baca teks ini sebanyak 3 kali untuk beri gambaran kepada saya tentang apa yang hendak disampaikan dalam berita ini. Seterusnya saya akan mencari perkataan ataupun istilah yang susah dan jarang saya jumpa. Saya juga ada baca isu semasa ataupun berita yang berkait rapat dengan terjemahan yang hendak saya lakukan ini. Saya juga akan membahagikan teks ungkapan demi ungkapan untuk diterjemahkan. Okey, seterusnya semasa menterjemah, saya akan terjemah perenggan demi perenggan kerana bagi saya, setiap perenggan mempunyai hubung kait di antara satu sama lain. Seterusnya saya juga akan merujuk kepada Riverso, Ma'ani dan Google Translate untuk menterjemah perkataan yang saya jarang jumpa. Saya juga menyesuaikan gaya bahasa ataupun uslub daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Okey, untuk selepas menterjemah pula, pada kali ini saya telah peram ataupun tinggalkan terjemahan ini selama 2 hari agar hari berikutnya saya dapat perbetulkan kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan penggunaan istilah. Untuk terjemahan berita ekonomi ini juga, saya telah merujuk ataupun meminta bantuan kepada senior dan beberapa orang kawan untuk menilai ataupun memperbetulkan terjemahan saya. Setelah mereka perbetulkan terjemahan saya ataupun mencantikkan terjemahan saya kaji semula tentang poin-poin yang mereka berikan dan seterusnya saya perbetulkan terjemahan secara keseluruhan. Okey, seterusnya untuk masalah yang saya hadapi ketika menterjemah berita ekonomi ini. Yang pertama, terlampau banyak istilah baru yang saya jumpa. Dan yang kedua, saya perlu kaji ataupun mencari gaya bahasa yang sesuai untuk disampaikan dalam teks sasaran. Saya juga mengalami masalah untuk menterjemah unit mata wang dalam dolar kepada ringgit Malaysia. Seperti kita tahu, setiap negara mempunyai nilai mata wang yang berbeza dan penulisan mata wang itu sendiri berbeza. Seterusnya, solusi ataupun penyelesaian yang saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi tadi. Yang pertama, saya telah bertanya kepada pakar bidang ekonomi itu sendiri untuk menjelaskan ataupun menghilangkan kesamaran saya dalam menterjemah teks ekonomi ini. Sebagai contoh, dalam penulisan mata wang, yakni bagaimana cara untuk menulis mata wang dolar, ringgit Malaysia dan sebagainya. Saya juga telah merujuk kamus Oxford Fajar daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dan juga saya guna Riverso dan juga Ma'ani untuk menjelaskan perkataan-perkataan yang saya tidak faham. Selain itu, saya juga mempunyai beberapa cadangan yang mungkin boleh kawan-kawan saya ikuti untuk memudahkan mereka menterjemah sebarang teks. Okey, yang pertama, tanya kepada orang yang mempunyai kemahiran ataupun pakar dalam bidang tersebut. Seperti contoh, jika kita hendak menterjemah berita ekonomi, kita harus merujuk kepada orang yang pakar ekonomi. Dan jika kita hendak menterjemah berita sukan, kita harus merujuk kepada orang yang pakar sukan dan sebagainya. Seterusnya, kita harus perbanyakkan baca berita sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu dari pelbagai bidang. Seperti contoh bidang sukan, bidang ekonomi, bidang politik dan sebagainya. Melalui terjemahan kali ini juga saya dapati kita sebagai pelajar harus rajin membuka kamus untuk mengetahui istilah-istilah baru dan cara penggunaan istilah tersebut. Okey, sekarang saya akan berkongsi ataupun bercerita terjemahan berita ekonomi ini daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Berita kali ini bertajuk
الذهب يرتفع والتباطؤ في التعافي الاقتصادي. Saya telah terjemahkan kepada peningkatan nilai emas akan membangkitkan pemulihan ekonomi. Jika kita lihat di sini dari segi bahasa Arab dia, iaitu dimulakan dengan isim yakni az-zahbu, kemudian disambungkan dengan yartafi'. Tapi saya terjemahkan kepada peningkatan nilai emas. Saya telah kedepankan fa'il itu dan mengubahkan fa'il itu kepada kata nama, iaitu peningkatan nilai emas. Seterusnya, irtafa'at as'ar dhahbi al-thulatha fima hadadat ووجه جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 بتزيد من إغراء المعدن الأصفر كميلاد آمن. Saya telah terjemahkan kepada Selasa, kenaikan nilai emas berikutan ancaman virus corona yang baru muncul ini akan membangkitkan pemulihan ekonomi dunia yang sudah jelas terkesan akibatnya. Hal ini menjadi titik tolak dalam pengumpulan bahan galian lain sebagai tempat sandaran apabila diperlukan. Jika kita dapat perhatikan di sini, dari segi teks sumber yang ini bahasa Arab dia, terletaknya al-thulatha fi wasatil jumlah, di tengah-tengah ayat. Tapi bila saya terjemahkan, saya letakkan kalimah Selasa ini di hadapan, kerana jika kita dapat perhatikan dalam akhbar berita Melayu, dalam bahasa Melayu, diletakkan hari ataupun tarikh di hadapan berita. Seterusnya pada kalimah al-mu'addin al-asfar, jika kita dapat translate secara harfiah, ianya bermaksud logam kuning. Tapi bila saya buat kajian ataupun buat research, saya telah jumpa perkataan al-mu'addin al-asfar ini bermaksud bahan galian. Seterusnya perenggan kedua, wazada al-dhahbi fi suqil furiyah 0.2% ila 2906.83 dolar lil-uqiyah yakni al-awsah بحلول الساعة 7:05 bitawkid ngerintas. Okey, pada kalimah dolar lil-uqiyah ini saya telah terjemahkan kepada dolar per ounce, dan yang mana istilah ini juga baru saya jumpa pada terjemahan kali ini. Dan seterusnya pada kalimah bitawkid ngerintas, saya telah terjemahkan kepada waktu Greenwich. Perenggan ketiga, wasa'ada fi ta'amulat al-ajilah في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1909.50 dolar. Saya telah terjemahkan kepada peningkatan turut berlaku dalam aktiviti perniagaan di Amerika Syarikat daripada 0.2% kepada 1909.50 dolar, yakni RM7,833.96. Dan pada kalimah wasa'ada fi ta'amulas al-ajilah ini, saya telah terjemahkan kepada peningkatan turut berlaku dalam aktiviti perniagaan. Seterusnya, wa'a'lan adad kabir minad duwal min bainiha al-wilayat al-mutahiddah wa Rusia wa Faransa arqaman qiyasiyah lil isabat bi COVID-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره. Saya telah terjemahkan kepada sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia, Perancis mencatatkan angka yang tinggi dalam kes jangkitan COVID-19. Keadaan ini membentukkan pemulihan ekonomi dunia ekoran sekatan baru yang terpaksa dilaksanakan semula. Pada istilah adad kabir minad duwal min bainiha, saya telah terjemahkan kepada sebilangan besar negara. Seterusnya pada kalimah mimma idtara al-ba'di li fardi quyud jadidah tuhaddid bi inhiraf at-ta'afi al-iqtisadi al-alami an masarihi. Saya telah terjemahkan kepada
Keadaan ini membantutkan pemulihan ekonomi dunia. Jika dapat perhatikan, saya telah mengubah kedudukan ayat untuk menambahkan ataupun untuk menjelaskan kepada pembaca sasaran dalam memahami apa yang hendak disampaikan dalam teks sumber. Okey, seterusnya, وحبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسية تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائز العملات الأخرى. Saya telah terjemahkan kepada penurunan indeks dolar sebanyak 0.1% adalah berpunca daripada tekanan ekonomi oleh pesaing kuatnya iaitu China dan Korea Selatan. Penurunan ini menjadikan harga emas itu lebih murah buat pemilik mata wang jenis lain. Okey, jika dapat perhatikan kalimah muqabil munafasiyah saya telah terjemahkan kepada adalah berpunca. Dan sekiranya saya terjemah secara harfiah, ianya menjadi seperti bertentangan ataupun bersemuka. Jika saya terjemah kepada istilah berikut, maksud yang hendak disampaikan dalam berita ini tidak tersampai kepada pembaca sasaran. Dan saya mengambil keputusan untuk menterjemah perkataan muqabil munafasiyah ini kepada adalah berpunca. Seterusnya, wabinisbah lil ma'adin an-nafisah al-ukhra zada baladiyu 1.3% ila 2,381.86 dolar lil-uqiyah بينما صعد البلاتين 1% إلى 878.4 dolar. Saya telah terjemahkan kepada berkenaan bahan galian yang lain, palladium meningkat 1.3% iaitu sebanyak 2,381.86 dolar per ounce, yakni RM9,773.11. Sementara platinum pula meningkat 1% iaitu sebanyak 878.54 dolar, yakni RM3,604.78. Dan yang terakhir, وإرتفعت الفضة 0.6% إلى 24.47 dolar lil-uqiyah. Dan saya telah terjemahkan kepada nilai perak juga meningkat 0.6% kepada 24.47 dolar per ounce, yakni RM100.40. Okey, pada terjemahan kali ini sebanyak 12 mufradat ataupun kalimah baru yang telah saya jumpa. Okey, yang pertama, at-ta'afi al-iqtisadi. Saya terjemahkan kepada pemulihan ekonomi. Yang kedua, al-mu'addin al-asfar, yakni bahan galian. Yang ketiga, kamilad aman, yang bermaksud tempat sandaran. Yang keempat, dolar lil-uqiyah, yakni dolar per ounce. Seterusnya, ditauqid Greenwich, yakni waktu Greenwich. Yang keenam, quyud jadidah, yakni sekatan baru. Yang ketujuh, wahabati muasyir, yakni penurunan indeks. Seterusnya, yang ke-8, dawqtu bayanat iqtisadiyah, saya telah terjemahkan kepada tekanan ekonomi. Al-baladiyum, al-balatin, platinum, wal-fuddah, perak, dan yang terakhir kamilad aman, tempat sandaran. Okey, itulah terjemahan ekonomi pada kali ini, yakni berkenaan peningkatan nilai emas akan membantutkan pemulihan ekonomi.